أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha, tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, para ahli jawatan kuasa masjid setia alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa memohon bimbingan dan pimpinan Allah kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kepada kita petunjuknya, agar kita sentiasa berada di atas jalannya yang lurus. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa berbelas ihsan kepada kita, agar Allah menjaga kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita daripada rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian tafsir Al-Quran kita pada malam ini, dan kita masih lagi berada di dalam perbincangan berkenaan dengan surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah, kerana ia menceritakan berkenaan dengan keadaan yang berlaku bila terjadinya hari kiamat. Surah yang ke-84 yang mengandungi 25 ayat dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Dan kita masuk pada perbincangan ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Di bawah tajuk besarnya, orang-orang derhaka menerima catatan amalnya daripada sebelah kanan dan akan daripada sebelah belakang dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang derhaka menerima catatan amalnya daripada sebelah belakang dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Pada ayat 6, 7, 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Mereka akan menerima catatan amalnya daripada sebelah kanannya dan akan menerima pemeriksaan yang mudah, maksudnya hisaban
yasira, hisab yang mudah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi orang-orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menerima catatan amal daripada sebelah belakang, dan seterusnya mereka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka kerana kederhakaan mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan dengan ayat yang ke-10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Ada 6 ayat pada malam ini. Mudah-mudahan sempat kita habiskan secara ringkas. Tafsiran kita hanyalah secara ringkas sahaja. Kita masuk pada ayat yang ke-10. Macam biasa, kita guna sistem talaqi musyafahah. Saya membaca, kemudian muslimin muslimat mengikuti selepas bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak akan baca satu ayat saya akan potong beberapa kalimah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Itu ayat yang ke-11 yang tadi ayat ke-10, ayat ke-11, ayat yang ke-12. Wa yasla sa'ira. Ayat yang ke-13, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ayat 10 hingga ayat 15 surah Al-Insyiqaq. Muslimin muslimat rahimakumullah, termasuk pada perbahasan ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan daripada sebelah belakang. Ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita. Dan adapun orang-orang yang catatan amalnya itu diberikan daripada sebelah belakang. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada ayat yang ke-10 ini ia bermaksud orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir
tangan kanannya dibelenggu ke lehernya. Orang kafir ya, ketika menerima catatan amal itu orang kafir, tangan kanannya dibelenggu ke lehernya, maksudnya dibelenggu tu diikat ke lehernya, dan tangan kirinya dijadikan ke belakang punggungnya. Macam mana keadaannya, wallahu a'lam, suasana waktu itu kan. Cuma Allah bagi kita faham begitulah. Tangan kanan orang kafir ini akan dibelenggu ke leher, kemudian tangan kiri akan dijadikan ke belakang punggungnya. Lalu ia mengambil catatan amal dengan tangan kirinya daripada belakang punggungnya. Nak menceritakan betapa mereka ini kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Punya kurang ajar macam tu sekali. Siapa yang akan memberikan catatan amal itu kepada kita? Kepada orang beriman, kepada orang kafir ni, siapa yang akan memberikan catatan amal itu kepada kita? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala lah, yang Allah tentukan bagaimana cara tu, Allah yang akan tentukan kan. Jadi bayangkan orang kafir ni dalam keadaan tangan mereka diikat ke leher, dibelenggu ke leher, kemudian tangan kiri mereka itu dijadikan ke sebelah belakang, di belakang punggung kan. Nak tunjuk tak boleh ha? Ini perbuatan yang akan berlaku pada hari kiamat nanti kan. Tak boleh tunjuk, penceramah dia tak boleh tunjuk macam mana cara dia, suasana keadaan hari kiamat tu kan. Cuma nak ceritakan bahawa pertama sekali betapa Allah membencinya, yang dinamakan kekufuran itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menurunkan kepada kita pimpinan dan bimbingan. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan dan bimbingan kita ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yang paling utama sekali, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sesekali mensyirikkan Allah dengan sesuatu kan. Kita hanya boleh menyembah Allah dalam keadaan kita tidak mensyirikkan ataupun mengadakan bagi Allah adu tanding ataupun sekutu ataupun kekuasaan yang sama-sama kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik lah. Itu perbuatan syirik yang dilakukan oleh kebanyakan daripada manusia, majoriti ya. Majoriti manusia adalah kelompok yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang kafir itu lebih ramai daripada orang yang beriman. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir ini sehingga mereka mengambil catatan amal dengan menggunakan tangan kiri dan daripada sebelah belakang. Itu pada ayat yang ke-10. Kemudian pada ayat yang ke-11, fasawfa yad'u subura, maka dia pun akan berteriak. Orang kafir itu sendiri dia akan berteriak. Dia kata apa? Celakalah aku. Dia akan berkata kepada diri dia sendiri. Pada waktu tersebut, dalam keadaan yang dahsyat itu, dia akan berkata kepada dia bahawa celakalah aku. Kenapa dia kata demikian? Kerana pada ketika itu dia melihat catatan amalnya. Yang sebelum ni kan, ayat 8, ayat 6, 7, 8 dan 9 tu pun Allah ceritakan orang beriman pun sama juga. Bila diberikan catatan amal daripada tangan kita tu, kita akan melihat catatan amal kita itu dan kita akan bergembira serta tersenyum lah. Bahkan walaupun dalam catatan amal kita tu masih ada sedikit sebanyak dosa-dosa yang kita lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kerana kita masih lagi ada iman. Bahkan catatan amal kebaikan kita itu lebih banyak berbanding daripada keburukan, dan catatan amal kita tidak sehingga menjadikan kita syirik. Berbanding dengan orang kafir ni lain. Maka kita orang beriman ni bila dapat catatan amal ni, kita akan rasa seronok, gembira.
Macam dapat keputusan peperiksaan lah kan, seronok, gembira, ataupun dapat apa lagi, dapat apa ni yang baru ni tu kan, e-wallet RM100 kan, pakat seronok dapat e-wallet RM100 kan, isi kena reject, isi yang kena reject tu Allah kena reject, yang dapat tu kata aku dah dapat ni, semalam lagi dapat, kan seronok, nampak kan. Itu benda dunia tu pun kita rasa seronok lah. Bayangkan ini benda akhirat yang menentukan antara syurga ataupun neraka. Dan bagi orang beriman, dengan penerimaan catatan amal daripada tangan kanan itu, dia telah dijamin oleh Allah bahawa akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang kafir. Dan dah lah dibagi daripada sebelah belakang dengan tangan kiri. Kemudian mereka baca pula catatan amal mereka, lalu mereka pun berteriak, celakalah aku, rugilah aku. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran kepada aku menolaknya. Kemudian selepas Nabi Muhammad SAW wafat, para ulama menyampaikan kebenaran kepada aku menolaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kan dah terbukti di hadapan dia bahawa Allah Maha Agung, bahawa hanya agama Islam inilah yang terbaik. Dah terbukti, bukannya hanya sebagai tular ataupun viral semata-mata kan. Kebaikan agama Islam ini sudah pun terbukti. Penghinaan, kezaliman, kekejaman yang diterima oleh orang-orang yang beriman ini sudah pun terbukti di hadapan mata orang-orang kafir bahawa orang Islamlah kelompok masyarakat yang paling baik sekali, betul? Yang tidak pernah menyusahkan kelompok-kelompok yang lain, yang cuma bersikap mempertahankan diri. Itu pun mempertahankan diri juga dianggap satu kesalahan bagi orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang berlaku di Palestin lah kan. Betul, kadang-kadang ada orang petikai, dia kata kenapa pergi serang Zionis tu, kalau dah tahu tak senjata tak okey, kekuatan tak okey. Dia tak faham pula bahawa yang tinggal sekarang ni hanyalah Gaza saja bagi orang beriman di Palestin. Betul tak? Dia tak tahu tanah Palestin tu semua orang Palestin punya. Kita serang, mereka serang tu, nak ambil balik tanah-tanah tu, bukannya serang negara Zionis. Sebab Zionis itu tak ada negara. Tapi begitulah, kadang-kadang orang Islam sendiri pun tidak berusaha untuk memahami sejarah tanah Palestin itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita orang yang beriman ni sepatutnya bersikap menerima kebenaran apabila jelas ia datangnya daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pertikaikan. Takut-takut jadi macam orang kafir. Akhirnya mereka mengutuk diri mereka sendiri. Mereka kata celakalah kami. Bukan sekadar mendapat kitab catatan amal daripada sebelah belakang dengan tangan kiri, tetapi catatan-catatan amal itu tak ada satu pun ditinggalkan oleh Allah, penuh dengan kerosakan-kerosakan yang mereka lakukan di atas muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menyesal lah pasal otak mereka bijak, tapi bila masuk bab agama ni jadi tak berapa bijak pula, betul tak? Mereka menyesal lah pasal mereka kaya. Kalau ikut mereka nak beramal dengan agama ni tak ada masalah langsung, sebab mereka kaya. Dalam rumah tu kalau nak buat surau tempat solat pun boleh buat aircon 24 jam, pasal kaya, betul tak? Tapi kerana mereka engkar, degil, sombong. Dia sebenarnya sombong tu yang paling penting sekali, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat kelompok manusia yang sombong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar para penceramah selalu sebut kan, Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tidak akan sesekali dapat masuk ke dalam syurga mereka yang terdapat di dalam dirinya walaupun seberat timbangan zarrah daripada sifat sombong. Muslimin muslimat rasa kita tak ada sombong ke? Ada, betul tak? Mesti ada punya. Kan?
terutama kalau kita ni jenis ada-ada, lagi banyak sifat sombong tu. Tetapi bagaimana cara kita membatasinya? Dengan istighfar. Kan? Kalau orang kafir dia ada sifat sombong, dia tidak ada pembatasan, sebab dia memang tidak menyebutkan istighfar. Berbeza dengan kita orang beriman. Bila kita rasa nak sombong, astagfirullah ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Betul tak? Segala yang ada ni hanyalah pinjaman. Tu bila rasa diri tu sombong, tu yang pergi langgar orang, kan, pergi tampar orang, pergi tumbuk orang yang lemah. Betul tak? Pasal diri rasa berkuasa. Kerana dia rasa diri dia berkuasa, yang dia sanggup bunuh kanak-kanak tu. Sebab apa? Dia rasa diri dia berkuasa. Itulah sifat sombong. Kan? Kalau manusia ni dia tak rasa diri dia ada kuasa, dia tak akan buat perangai buruk tu. Tapi sebab dia ada rasa diri, perasaan berkuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Allah melaknat kelompok manusia yang tidak bertaubat daripada sikap dan sifat sombong. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, bermula daripada malam ini, marilah kita berazam, mudah-mudahan kita sentiasa dapat membatasi sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Ini yang berlaku, kan? Baik. Kemudian pada ayat yang ke-12, wa yasla sa'ira. Apabila dia, orang kafir ni, dia mendapat kitab catatan amal daripada sebelah belakang dengan tangan kiri, lalu dia pun berteriak, celakalah aku. Kemudian Allah memberikan penegasan pada ayat yang ke-12. Allah kata, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kita tahulah bagi orang kafir ni, neraka mereka ialah neraka Jahannam. Orang kafir, orang munafik, tempat neraka mereka adalah neraka Jahannam. Kalau orang beriman ni yang banyak dosa, dia ikutlah neraka apa yang dia masuk. Kan ada neraka-neraka tertentu tu, kan, seperti neraka Saqar tu. Ma salakakum fi Saqar. Ditanyakan kepada penduduk ahli neraka Saqar tu, kepada penghuni neraka Saqar itu ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab beramai-ramai, kami orang yang tidak solat. Balik ni bagi tahu anak kita, sepupu kita, kan, ahli keluarga kita, isteri ke suami ke yang tak solat itu, nanti tempat duduknya Allah dah janjikan ialah neraka Saqar. Mereka akan masuk dalam neraka ni, lalu ditanya soalan kepada mereka, mereka akan menjawab beramai-ramai, kami ni orang yang tidak mendirikan solat. Ada lagi lah di bawah tu, kedekut, kupik, tai hidung masin tu termasuk belaka lah tu, kan, tak nak bagi makan kepada fakir miskin, kedekut dengan anak yatim dan sebagainya, termasuklah tu. Itu penghuni neraka Saqar. Samalah juga dalam neraka Wail, kita dinamakanlah neraka Wail, kan. Selalu kita dengar penceramah akan sebut neraka Wail, kan. Fawailul lil musallin. Maka nerakalah bagi orang-orang yang salat. Muslimin muslimat, kalau nak baca ayat tu, dah kalau kita belajar Al-Quran, digalakkan sambung ayat tu. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Digalakkan sambung lah. Jadi kena nafas tu kena bagi panjang sikit lah. Potong pun tak apa, tapi digalakkan sambung. Sebab apa digalakkan sambung? Sebab kalau kita tak sambung, ayat tu bunyi macam ni, fawailul lil musallin. Maka nerakalah bagi orang-orang yang solat. Orang solat pun masuk neraka, baik tak usah solat. Dia kata begitulah lebih kurang. Sedangkan dia ada sambungan di depan. Sebab ayat Al-Quran ni, kadang-kadang kita tak boleh main suka-suka potong je. Kadang-kadang setengah orang dia ambil ayat Al-Quran, dia ambil satu, dia letakkan pada satu konteks. Rupanya ayat itu dia mungkin 3 ayat pada konteks yang berlainan, kan.
tapi dia memang potong-potong. Sebab itu hati-hati bila baca Al-Quran tu, pastikan kita faham betul dia punya konteks ayat, penggunaan ayat tu. Jangan main sembrono je lah kan. Kan cukup membahaya. Sebab itu perlunya kita mempelajari terjemahan dan juga tafsiran bagi Al-Quran sekurang-kurangnya untuk kefahaman diri sendiri, bukan untuk bagi jadi pakar pun. Muslimin muslimat rahimakumullah kan, pakar tu lagi bagus lah, tapi sekurang-kurangnya untuk kegunaan diri sendiri. Sebab itu kita baca sambung, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka nerakalah bagi orang-orang yang salat, yang lalai di dalam salatnya. Kan dia punya terjemahan, oh lalai. Apa maksud lalai di situ? Melewat-lewatkan salat. Melewat-lewatkan salat akan masuk ke dalam neraka yang digelar sebagai wail, itulah neraka wail tu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu jangan sesekali melalaikan ataupun melewat-lewatkan solat secara sengaja. Contoh, ini bagi yang bujang-bujang ni, bila nak kahwin ni, selalunya kan bila kahwin tu dia ada persandingan. Dia buat persandingan, pengantin tiba di tempat bersanding pukul 12.30 sampai santak pukul 2. Kadang-kadang duk bergambar apa benda semua. Lepas tu belum campur lagi kalau sebelah Selangor ni nak kena pergi tangkap gambar pula, selfie di Putrajaya, di Cyberjaya pula kan. Nak pergi pula selfie di taman sana, taman sini, nak taman Rimba, Shah Alam apa benda semua. Mungkin dia akan santak pergi sampai pukul 4, sedangkan dia belum lagi mendirikan salat fardu zuhur. Itu termasuk dalam melewat-lewatkan salat. Sedangkan kita kahwin dengan tujuan untuk menambah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Tapi tiba duk buat perangai macam tu, melewatkan salat. Ataupun bapa pengantin yang duduk menyambut pengantin. Saya sebut kenduri kahwin ni sebab sekarang ni memang kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Pengantin akan tiba waktu solat zuhur, betul tak? Solat zuhur. Terutama kalau yang buat kenduri kahwin tu dalam kawasan masjid pula. Memang cari pasal lah tu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Cukup kena hati-hati. Benda mungkin nampak kecil, tak jadi persoalan Pak Ustaz, benda kecil je. Bukan masalah benda kecil, benda besar. Benda yang melibatkan solat pastilah besar, betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Allah tak nak kau melewat-lewatkan solat, dan Allah ancam mereka yang melewatkan solat dengan siksaan api neraka. Maksudnya neraka-neraka tertentu bagi kesalahan-kesalahan tertentu untuk orang yang beriman. Tapi untuk orang kafir memang confirm neraka mereka hanyalah neraka Jahannam. Yang Nabi kata jurang nak sampai ke neraka Jahannam, daripada puncak neraka tu nak sampai ke neraka Jahannam, neraka diukur ke bawah, syurga diukur ke atas. Syurga lagi tinggi lagi power, neraka pula lagi ke bawah lagi power. Kan, lagi bahaya, lagi teruk, lagi ganas. Jadi neraka Jahannam ni Nabi kata jarak neraka Jahannam, maksudnya nak sampai ke jurang neraka Jahannam itu 70,000 tahun perjalanan. Kiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu berapa dalam lah. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Ada kalau tengok dalam Facebook Ustaz Luqman Makhtar tu kan, penulis buku tu, yang penulis buku Madinah Takkan Rebah tu kan, beliau minta kawan-kawan dalam Facebook tu kira 70,000 tahun tu berapa dalam kan. Saya pun tak ingat lah berapa tuan-tuan. Lagipun nak tengok ataupun dah rambang mata huruf dia punya kedalaman, kalau ikut kilometer tu berapa. Kan dia panggil apa, quadrillion. Benda hak jangan dengar kan, kita selalu dengar million, billion ya. Ni dia panggil sampai quadrillion, apa benda lah, bayangkan kan. Sebab itu ahli neraka ni, mereka akan, penghuni-penghuni neraka ni ada di kalangan mereka yang akan cuba untuk memanjat keluar.
Dia ingat 7 kaki kali yang akan berusaha punya tak tahan diseksa dalam neraka tu sampai mereka cuba panjat keluar. Dahlah nak panjat tu benda yang mustahil. Kemudian kalau dia panjat pun akan ada pengait-pengait daripada malaikat yang akan menarik mereka masuk balik dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu neraka bukan benda main-main. Kadang-kadang orang bergurau kan, biarlah aku masuk neraka, biar aku tanggung sendiri. Dia ingat neraka ni apa benda berkali kan, main seronok-seronok. Dia ingat neraka ni macam kena campak di dalam api di bumi ni, kena campak dalam kawah berapi di bumi ni, kau mati habis di situ lah. Betul tak? Neraka ni summa la yanamu fiha wala yahya kan, summa la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup, antara hidup dan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kelompok orang kafir yang derhaka ni tadi, yang mendapat kitab catatan amalan daripada sebelah kiri dan daripada belakang ini, akan diseksa di dalam api neraka yang menyala-nyala, iaitu api itu mengelilinginya daripada segala penjuru, daripada kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kan macam kita masukkan makanan dalam microwave tu kan, tapi tak boleh banding lagi lah, sebab ni sebab kepanasan tak sama dengan api neraka tu. Betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita belajar dalam bab api neraka ni kan, perumpamaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu juzuk api neraka, 69 juzuk api neraka dunia, yang api dunia yang paling panas adalah satu juzuk daripada api neraka. Bayangkan, dia nisbah dia jadi 70 kan. Itu yang diberikan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-13, innahu kana fi ahlihi masrura, yang bermaksud sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Allah subhanahu wa ta'ala provokasi orang kafir. Allah kata apa? Dulu dia masa di dunia seronok sama-sama kafir dia, seronok bergembira mereka. Bila dapat masjid orang Islam, dia menyanyi dalam tu. Betul tak? Kan? Dia melompat, dia kencing, dia berak dalam tu, apa-apa yang dia suka. Dia seronok dengan kekufuran dia tu. Hari ni baru nak menyesal, dah terlambat lah. Betul tak? Dulu masa di dunia dia berseronok bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, iaitu di dunia tidak terfikir langsung dalam hatinya bahawa dirinya akan dibangkitkan. Orang kafir mempertikaikan, terutama musyrikin Quraisy. Mereka mempertikaikan, buat apa Allah bangkitkan kami? Itu perbuatan yang sia-sia, tak ada guna bangkitkan kami. Dia terlupa pula Allah bangkitkan dia untuk diadili atas kebodohan dan kerosakan yang dia lakukan atas muka bumi ni. Yang pertama, dia engkar kepada Allah. Yang kedua, dia menzalimi orang-orang yang beriman. Itu tujuan Allah bangkitkan. Sebab itu syarat kita untuk diterima orang yang beriman di sisi Allah, wajib beriman dengan kedatangan hari kiamat. Rukun iman yang ke berapa? Yang apa ni, beriman dengan hari kiamat. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Okey, yang kelima qada dan qadar. Yang keenam beriman dengan adanya hari kiamat. Wajib. Sebab apa kita orang beriman ni diwajibkan beriman dengan adanya hari kiamat? Supaya kita tidak suka-suka menzalimi orang lain. Kerana setiap perbuatan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala akan adili. Kau selamat di muka bumi, kau jangan nak berseronok, di akhirat kau akan kena. Tapi orang kafir ni mereka tidak percaya dengan kedatangan hari kiamat. Bahkan mereka kata apa, tak ada hisap ni semua tak ada. Tapi di saat mereka dah mendapat apa yang Allah janjikan itu kan, walaupun dulu dia hidup gembira atas muka bumi ni,
sehingga dia rasa tak terfikir langsung akan kejadian dia dibangkitkan. Ia pun tidak akan merasa akan kembali kepada Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Sebab itu dia teruskan dengan kekufuran dia. Sebab itu dia teruskan dengan keburukan, kezaliman dia terhadap orang beriman. Nah, kalau orang beriman pun buat perangai macam tu juga, maksudnya perangainya sama dengan orang kafir. Bezanya dia beriman je lah, betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Tapi Allah tetap akan mengadili mereka yang telah melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, terutama yang melibatkan makhluk dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu jangan buat jahat kepada orang ketika kita hidup ni. Itu yang paling utama sekali. Jangan menzalimi orang ketika kita hidup ni, sebab nanti jenuh kita nak menjawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita pun jenuh kita nak menjawab di hadapan Allah, ni pula nak tambah pula dengan dosa-dosa yang lain. Apatah lagi kalau harta kita tu harta orang yang kita pecah amanah, yang kita ambil dengan secara zalim, lagi jenuh kita nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam dia cerita terus benda ni kepada kita supaya kita mengawasi kehidupan kita. Walaupun satu sen yang kita ambil daripada jalan yang haram secara zalim daripada orang lain, Allah akan mengadilinya. Itulah tujuan hari kiamat. Itu tujuan. Bagi kita orang beriman, kita memang mengharapkan hari kiamat. Muslimin muslimat kena ingatlah, kita kena mengharapkan datangnya kiamat. Sebab apa? Sebab kita cintakan keadilan, dan hanya hari kiamat sahaja yang akan dapat mengadili manusia dengan sebaik mungkin. Itu hakikatlah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ayat 14, innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia mengira bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Seronok dia duduk atas muka bumi ni kan, buat zalim, makan yang haram. Allah kata makan yang halal, dia makan yang haram. Allah kata buat baik, dia buat jahat. Allah kata sembah aku, dia sembah berhala, ataupun tak nak sembah terus, free thinker. Kan, sekarang ni kita dengar macam-macam cerita, free thinker lah kan, ramai kan, daripada kalangan anak-anak Melayu Islam terutamanya. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa jadi macam tu sekali rosaknya bangsa dan masyarakat kita? Kerana menjauhkan diri daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok agamawan yang dipercayai yang bagi komen sesuatu dalam Facebook, muslimat tengok, bila bagi komen sesuatu yang bermanfaat dalam Facebook, rapat kena hentam dengan netizen yang beragama Islam di bawah tu, betul tak? Oh, ini mufti cap ayam, ni mufti tak guna, mufti makan gaji, ini mufti macam-macam kena rapat kan. Dan ulama-ulama kita yang kena maki hamun, ya Allah ya Rabbal Alamin kan. Kadang-kadang yang maki hamun tu bukan orang biasa lah. Ustazah pun ada juga maki hamun para ulama ni. Bayangkan, hanya kerana tidak sependapat, betul tak? Hanya kerana tidak sependapat. Yang tak sependapat tu pun benda yang masih masuk dalam kategori khilaf yang muktabar pun, tapi sebab tak sependapat kan, pasal dia nak A, kawan tu buat B, dia nak B, kawan tu buat C, apa yang orang buat semua tak kena belaka. Sebab apa? Sebab dia berpegang pada pandangan dia saja, sedangkan masih lagi masuk dalam khilaf yang muktabar. Akhirnya saling sesat menyesatkan antara lain. Bahkan paling teruk sekali, saling kafir mengkafirkan. Hati-hati muslimin muslimat rahimakumullah. Pandangan manusia jangan risau, kita boleh terima, kita boleh tolak. Saya buat contoh satulah yang sekarang isu yang sedang berlaku. Sebab dalam beberapa kuliah saya yang sebelum di tempat lain, ada pendengar kuliah yang bertanya soalan. Dia kata, ustaz, peninglah sekarang ustaz. Kenapa pening? Ni niat gabung solat sunat ni ustaz, boleh niat gabung solat sunat pula kan, boleh solat sunat duha gabung dengan solat sunat hajat.
Kemudian dia ada dia punya sistem nak gabung tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok dia punya sistem nak gabung tu. Jadi saya kata kenapa nak pening pula? Fiqh ni memang luas perbincangan dia, betul tak? Kalau kau tak yakin nak gabung, tak usah buat lah. Tak usahlah gabung. Solat duha lah. Kalau saya mudah ya solat duha. Kenapa kedekut sangat nak solat duha gabung dengan solat? Tadi kita ambil wudu, jadi solat sunat wudu digabungkan dengan solat sunat duha, digabungkan dengan solat sunat hajat, digabungkan dengan solat sunat taubat, digabungkan dengan solat sunat apa lagi? Sunat mutlak. Kan? Pandangan akan datang macam-macam. Boleh kita terima, boleh kita tolak tak? Boleh, selagi mana pandangan itu bukannya pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang Nabi punya kita memang tak boleh tolak, kena terima bulat-bulat 100%. Tapi kalau pandangan yang datang-datang macam tu, nak tolak boleh, tolak, tak nak tak apa, tak usah pakai. Kan? Solat duha je lah. Macam nanti lepas isyak ni, dia isyak digabungkan dengan qiyam malam sekali, solat tahajud sekali, apa benda sekali campur dengan solat witir. Kaedah dia mudah ya dalam bab-bab macam ni. Kita balik kepada asal dia, balik kepada asal. Ada tak Nabi menggabungkan niat solat sunat tu? Kan, perbincangan ni betul tak? Maka tak ada, Nabi tak ada menggabungkan niat solat sunat. Sebab itu kita dengar solat sunat itu dia berdiri dengan niatnya sendiri, betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Kan, malam tahajud ataupun solat sunat mutlak, ba'diyah isyak. Kan ba'diyah isyak kita tak pernah lagi dengan Nabi gabung ba'diyah isyak dengan solat sunat witir 2 rakaat, betul tak? Senang, tak usah duk pening-pening. Kita pening ni sebab yang bercerita ni agamawan. Kenapa kita pening? Sebab kita kata kami tak pernah dengar ustaz. Bukan kita tak pernah dengar, kita tak pernah belajar. Ada beza, betul tak? Antara kita tak pernah dengar dengan kita tak pernah belajar, ada beza tak? Ada beza. Kalau kata kita tak pernah dengar, ustaz saya tak pernah dengar, memanglah kau tak pernah dengar sebab kau tak pernah belajar. Dia ada beza kan? Kalau main kira kita tak pernah dengar, adakah benda tu tak ada? Betul tak? Sebab itu jangan guna perkataan saya tak pernah dengar, guna perkataan saya tak pernah belajar ni ustaz, baru betul lah. Tak pernah belajar, kita belajar. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Macam puasa sunat lah, digabung kan. Puasa sunat hari Isnin gabung. Kebetulan pula yang hari Isnin tu ialah puasa putih, ayyamul bid, digabungkan dengan sunat puasa putih. Kebetulan pula gabung-gabung lah, ikut suka. Puasa sunat 6 pula tu, kan, digabung puasa sunat 6 pula. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, dalam beberapa benda dalam bab fiqh ni jangan pening-peningkan kepala, kan? Sebab pandangan manusia boleh diterima, boleh ditolak. Jangan kata tak ada puasa sunat 6 sudah. Itu pun masih lagi ada perbahasan daripada kalangan para ulama berkenaan dengan puasa sunat 6 lah. Masih ada perbahasan daripada kalangan para ulama berkenaan dengan puasa sunat 6. Perbanyakkan doa ketika azan kerana Allah membuka pintu-pintu langit. أشهد أن
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته ربك ولوالديه اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن معصيتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء الحمد لله. Muslimin muslimat rahimakumullah. Satu lagi yang saya nak buat contoh perumpamaan dalam bab fiqh ni, jangan nak pening-pening, iaitu kalau dapat video klip yang terbaru tu seorang mufti bagi tahu kalau binatang yang halal dimakan maka bulu-bulunya yang melekat di baju, pakaian dan tempat solat ketika kita solat maka solat itu sah, betul? Kalau binatang yang haram dimakan, paling senang contoh kucing lah. Maka kalau bulu-bulunya melekat pada badan kita, pada pakaian, pada tempat solat, maksudnya solatnya tidak sah. Kan? Kenapa nak pening pula? Ustaz, jenuhlah Ustaz. Sebab dalam hukum, dalam bab fiqh kita akan jumpa satu perbincangan di bawah tajuk Ummu Balwa. Ummu Balwa ni maksudnya binatang yang biasa adat kebiasaan berada dalam masyarakat. Contohnya kucing. Maka apabila bulunya melekat pada pakaian, badan dan tempat solat, lepas tu nanti akan ada perbincangan pula, kadarnya banyak mana, sedikit ke bulu, banyak ke bulu. Sebab tu lautan fiqh ni luas. Kalau kita belajar, kita akan tenang. Kalau kita tak belajar, memang jenuh. Ummu Balwa ni, dia akan jadi apa? Dia jadi tidak membatalkan solat. Tapi tadi ustaz tu kata membatalkan solat. Nampak? Kan? Yang ni kata tak batal solat. Sebab itu bila kita belajar, kita mudah untuk melakukan ibadah. Sebab fiqh ni luas. Fiqh ni pula akan ada jalur yang agak keras, akan ada jalur yang agak sederhana. Dalam bab wuduk pun muslimin muslimat akan bertemu jalur cara berwuduk yang agak keras, jalur cara berwuduk yang agak sederhana. Kan? Kalau diajar dalam bab-bab yang keras saja, meranalah muslimin muslimat rahimakumullah. Memang meranalah nak melakukan ibadah. Nak ambil wuduk tu, nak ambil wuduk bukan main-main pun calah. Memang tak boleh main-main bila ambil wuduk ni. Tapi saya cuma nak timbulkan kesedaran, jangan pening kepala dalam bab agama. Kalau kita tahu, maka ia tidak pun menjadi satu masalah besar. Kan? Yang jenis kalau tak tahu, dengar satu ceramah, ustaz tu kata A, tu dia. Selama ni aku tahu B, kenapa hari ni A je boleh? Habislah. Nampak? Tapi kalau kita tahu, kita tak pening lah, muslimin muslimat rahimakumullah, kan? Jadi batal ke tidak solat ustaz kalau bulu kucing tu ada pada badan? Kalau kita tengok perbincangan yang paling tepat, tidaklah membatalkan salat. Tapi tu tadi dia kata batal salat. Itu dia pegang pandangan yang membatalkan salat. Kan? Muslimin muslimat rahimakumullah. Itulah keluasan fiqh. Baik, saya teruskan pada perbahasan ayat. Jadi orang kafir tadi, dia mengira bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Sebab tu dia jadi macam tu, dia jadi sombong. Dan dia tak peduli, dia terus melakukan perbuatan syirik kepada Allah, dia terus ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ke-15 penutup untuk malam ini, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidaklah demikian. Tadi kan dia kata sesungguhnya dia mengira bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya, sehingga dia meneruskan kederhakaan kepada Allah. Allah bagi penegasan, tidaklah demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala
berkata di situ bahawa oleh kerana itu tidak layak baginya jika dia, maksudnya tidak layak bagi Allah jika Allah membiarkan makhluk ciptaannya begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang serta tidak diberikan balasan. Orang kafir menganggap mereka tidak akan dibalas, tidak dibangkitkan. Allah bagi kata penegasan apa? Allah kata apa? Allah kata tidak demikian. Kan? Bagi Allah, apabila dia menciptakan makhluk, maka dia berhak nak bagi perintah. Kita dapat perintah tak? Dapat perintah solat. Dia juga berhak untuk mendapat larangan. Apa yang Allah larang daripada kita? Mencuri, betul? Dan dia juga berhak untuk diberikan balasan. Itu yang Allah tentukan kepada makhluk-makhluknya, terutama manusia. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa indahnya di saat kita masih hidup ini, kita masih dapat bersama-sama untuk mendengar, membaca dan menghayati serta mentadabbur isi kandungan Al-Quranul Karim. Gunakanlah masa-masa keemasan ini dengan sebaik mungkin. Kita pun tak tahu bila kita akan mati, betul tak? Sebab itu saya selalu pesan, selalu dalam sebelum ceramah saya akan ulang bacaan Sayyidul Istighfar itu kan. Jadi bagi mereka yang belum baca hari ini, marilah kita baca sama-sama sebelum saya tutup. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bacalah setiap kali waktu pagi dan waktu petang, kerana mereka yang membaca Sayyidul Istighfar kemudian memahami tuntutan Sayyidul Istighfar itu. Jadi balik ni cubalah fahamkan tuntutan Sayyidul Istighfar itu. Maka Allah kata, Nabi kata, apabila dia mati pada hari itu, siangnya ataupun malamnya, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melorongkan kita ke arah kebaikan dan kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.